بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih dipanjangkan umur dan masih diberi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk kita sama-sama meneruskan agenda kehidupan kita yang paling utama, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan sempurna, tidak mungkin akan betul sehinggalah kita betul-betul memahami apa perintah dan larangan Allah yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang telah digariskan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Sebab itulah sebelum turun Al-Quran, Allah sifatkan orang-orang musyrikin wa in kanu fi dhalalim mubin. Mereka sebelum ini berada dalam kesesatan. Bila tu? Sebelum diturunkan Al-Quran. Maknanya selagi Quran tak turun, lagi Quran tak sampai pada manusia, manusia akan fi dhalalim mubin. Jadi supaya ibadat kita, pengabdian kita betul-betul sempurna dan betul-betul menepati yang sebagaimana yang Allah kehendaki, dan kemuncaknya kita akan dapat redha Allah, ialah tidak lain tidak bukan kita kena memastikan, kita kena memahami ayat demi ayat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama memahami, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah adalah surah Madaniyah, iaitu turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan surah ini mengandungi 8 ayat. Surah ini mengandungi 8 ayat. Dan ia turun selepas surah At-Talaq. Surah At-Talaq. Surah ini dinamakan surah Al-Bayyinah sebab dia ambil sempurna dengan perkataan Al-Bayyinah yang disebut 2 kali dalam surah ini, iaitu dalam ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Bayyinah di hujung ayat yang pertama, dan juga di hujung ayat yang keempat, ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi 2 kali perkataan Al-Bayyinah disebut. Apa makna Al-Bayyinah? Bayyinah ialah keterangan yang jelas, yang nyata ataupun bukti. Dan tidak ada satu perkara yang cukup jelas yang bila datang manusia tidak boleh menafikannya. Manusia tidak boleh menafikan kebenarannya. Apa dia? Iaitu Al-Bayyinah. Sebab itulah kalau hakim ataupun qadi nak menghukum, maka dia perlukan satu bayyinah, satu bukti. Jadi bayyinah itu cukup jelas sebagai bukti seseorang itu bersalah ataupun tidak. Jadi bila hakim menghukum berdasarkan bukti yang nyata, maka tidak ada ruang lagi untuk pihak yang bersalah untuk menafikannya. Itu maksud Al-Bayyinah. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis yang sahih, Al-Bayyinatu ala mudda'i. Siapa yang mendakwa ataupun menuduh, maka hendaklah wajib ke atasnya membawa bayyinah, bukti. Jadi bayyinah dalam surah Al-Bayyinah maksudnya ialah Rasulullah, ataupun juga maksudnya ialah Al-Quran. Kenapa? Sebab Quran dan Rasulullah adalah bukti yang cukup jelas bahawa Quran itu adalah benar dan ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga adalah bayyinah, cukup jelas, cukup terang. Tak boleh dinafikan bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah yang diturunkan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah antara intipati surah Al-Bayyinah ialah Allah nak bagi tahu manusia ni tetap dalam kekufuran,
tetap dalam kesesatan sehinggalah turun kebenaran kepadanya. Ketika itu akan ada orang yang akan menerima kebenaran. Siapa ni? Yang benar-benar berakal. Tapi selagi mana bayinah ataupun Al-Quran ataupun Rasul tidak turun, tidak sampai pada mereka, mereka tak mungkin akan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Iaitu manusia tak mungkin beriman, manusia tak mungkin yakin kepada Allah dan yakin pada akhirat melainkan setelah datangnya bayinah kepadanya. Yang kedua, Allah nak bagi tahu juga sifat munafik ataupun sifat kepuraan manusia yang mulutnya selalu mengaku dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran. Tapi bila betul-betul Rasul datang kepadanya, bila betul-betul Al-Quran sampai kepadanya, dia menolak. Jadi Allah nak buktikan dengan turunnya Al-Quran, Allah nak buktikan ada segolongan manusia yang bersifat munafik. Mulutnya mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasul, mengaku beriman kepada Al-Quran, tapi sebenarnya mereka menolak Al-Quran. Mulutnya membaca Al-Quran, tapi akhlaknya tak sama dengan Al-Quran. Hala tujunya tak sama dengan hala tuju Al-Quran. Juga intipati surah ini ialah Allah nak menerangkan, Allah nak menghiburkan hati Nabi. Allah nak hiburkan hati Nabi yang walaupun Nabi dah sampaikan kebenaran daripada Allah dan Nabi pula mengajak umat manusia kepada kebaikan, tapi Nabi tetap ditolak oleh sebahagian besar manusia, khususnya orang-orang musyrikin dan orang Yahudi dan Nasara di Mekah dan Madinah. Maka Allah kata jangan sedih sebab kamu telah sampaikan bayinah pada mereka. Bayinah yang jelas telah sampai kepada mereka dan mereka tolak bukan sebab kejahilan, bukan sebab bayinah tak sampai ataupun tak jelas, tak. Tapi bayinah telah sampai dan jelas, mereka menolak. Sebab apa? Sebab sombong. Jadi bukan kekurangan kamu, bukan kelemahan kamu. Kamu telah sampaikan yang terbaik. Itu antara 3 intipati yang terkandung dalam surah Al-Bayyinah. Jadi kita pergi satu ayat demi ayat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam, tidak. Yakun, tidak. Telah, jadi. Kalau kita belajar bahasa Arab, yakun fi'il mudhari'. Yakun fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini menunjukkan yang sedang ataupun akan. Adapun yang menunjukkan yang lepas ataupun past tense adalah fi'il madhi. Fi'il madhinya ialah kana. Fi'il madhinya kana. Kana yakun. Jadi kalau fi'il madhi telah, kana. Tapi kalau sedang ataupun akan, yakun. Tetapi dalam kaedah bahasa Arab, bila fi'il mudhari' masuk lam di hadapannya, lam masuk pada fi'il mudhari', maka dia seolah maksudnya ialah fi'il madhi. Jadi kalau nak terjemah, tidak telah. Telah ni menunjukkan past tense walaupun dia mudhari'. Kenapa? Sebab ditambah ataupun dimasukkan sebelumnya lam. Jadi tidak telah jadi allazina, orang-orang kafaru, mereka yang telah kufur. Tidak jadilah orang-orang yang kafir. Siapa orang kafir ni? Min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Dari kalangan ahli kitab. Siapa ni? Siapa dari kalangan ahli kitab? Boleh jawab tak? Okey, tak dengar jawapan. Ahli kitab, bila disebut ahli kitab ialah Yahudi dan Nasara.
Dan maksud kitab ialah kitab Taurat dan Injil. Kalau orang Yahudi, kitabnya ialah Taurat. Dan kalau orang Nasrani, kitabnya adalah Injil. Jadi kenapa bila disebut ahli kitab, dia hanya merangkumi dua golongan sahaja, Yahudi dan Nasara. Sedangkan kitab Allah banyak. Kitab Allah ialah sebanyak bilangan para nabi dan para rasul. Wa anzala ma'humul kitab bil haqq. Allah kata manusia ni asalnya agama yang satu, tapi bila mereka dah ramai dan mengikut hawa nafsu dan mereka macam-macam fahaman, maka Allah utuskan para rasul, dan bersama para rasul Allah kata dalam surah Al-Baqarah, wa anzala ma'humul kitab bil haqq. Allah menurun bersama semua para nabi dan para rasul kitab. Jadi kitab ni banyak, sebanyak bilangan para nabi dan para rasul. Cuma yang disebut dalam Al-Quran ada 4. Kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Dan bila disebut ahli kitab dalam Al-Quran, dia merangkumi hanya kepada kitab Taurat dan Injil. Tidak termasuk kitab selain daripada Taurat dan Injil. Zabur pun tak termasuk. Kenapa tak termasuk Zabur? Sebab kata ulama, Allah sebut ahli kitab yang mana kitab itu masih ada walaupun telah diubah. Dan sekarang kitab yang masih ada walaupun telah diubah dua sahaja, Taurat dan Injil. Adapun Zabur telah lenyap di telan zaman. Zabur dah tak ada dah, pengikut dia pun tak ada, kitab pun tak ada. Yang masih kekal sehingga hari ini walaupun telah diubah, iaitu kitab Taurat dan Injil. Jadi bila Allah sebut ahli kitab, dia hanya merangkumi kitab Taurat dan Injil dan meliputi dua golongan, iaitu Yahudi dan Nasara. Okey, jadi Allah kata tidak jadi orang-orang kafir daripada ahli kitab. Jadi ahli kitab ni kafir ataupun Islam kafir. Dalam ayat ini cukup jelas. Orang-orang kafir daripada ahli kitab. Yahudi tetap kafir dan Nasrani tetap kafir walaupun mereka ada kitab. Di sini juga Allah nak sebut, bukan semua orang yang ada kitab yang mendakwa dia beriman dengan kitab Allah, bukan semua dia beriman. Bahkan ahli kitab Yahudi dan Nasara ada kitab. Bahkan Allah gelarkan ahli kitab. Apa makna ahli? Pakar. Mereka baca, mereka faham, tapi mereka kufur kepada Allah. Jadi tak mestinya orang yang membaca Al-Quran, orang yang khatam Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, tidak mestinya mereka beriman kepada Allah. Dan tak mestinya mereka tidak boleh kufur kepada Allah. Walaupun Quran bermain di bibir dan tersemat dalam dadanya. Jadi ini Allah nak bagi amaran. Bukan semua orang ada kitab berjalan di jalan yang lurus. Okey, yang kedua, golongan kafir yang kedua, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Apa makna musyrik? Iaitu daripada perkataan syirkun, iaitu yang mensyirikkan Allah, yang mensekutukan Allah, yang mendua ataupun mentigakan Allah. Jadi orang musyrikin kafir, ahli kitab pun kafir, dua-dua kafir. Bahkan ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kufur adalah satu agama. Yahudi ke, Nasara ke, musyriki ke, Buddha ke, Hindu ke, sebenarnya satu agama. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah macam pisahkan, Allah bezakan antara ahli kitab dengan musyrikin, sedangkan kedua-duanya adalah kafir? Kenapa? Kenapa? Siapa boleh jawab? Boleh jawab melalui Facebook tu. Sedap yang belajar sekarang kan, tak payah jawab je. Jadi bezanya ialah Allah nak bezakan ahli kitab ni, mereka tidak sembah, pertama mereka tidak sembah berhala. Mereka tetap sembah Allah, tapi Allah yang mereka fahamlah, iaitu Allah yang Trinity. Allah yang ada anak, Allah yang ada bapa, Allah yang ada ibu. Ada pun orang musyrikin tak sembah Allah, dia sembah berhala. Dia sembah berhala. Orang Yahudi tak sembah berhala, orang Nasrani tak sembah berhala. Itu satu perbezaan. Yang kedua, perbezaan dari segi hukum. Hukum ahli kitab dengan orang musyrikin berbeza walaupun kedua-duanya kafir. Apa yang membezakan dari segi hukum? Iaitu sembelihan ahli kitab walaupun dia kafir tapi boleh dimakan oleh orang Islam. Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah.
ayat 5. Sembelihan, kata Ibn Abbas, sembelihan orang kafir ahli kitab boleh dimakan oleh orang Islam. Satu masa Aisyah membawa daging sembelihan ahli kitab. Maka Aisyah berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini sembelihan ahli kitab. Kita tak tahu mereka baca bismillah ataupun tak." Maka kata Nabi, "Kalau kamu tak tahu, bila kamu makan, pastikan kamu makan dengan mulakan baca bismillah." Itu menunjukkan sembelihan ahli kitab boleh makan. Adapun sembelihan orang musyrikin, haram. Orang Buddha, orang Hindu, kalau mereka sembelih ayam ke lembu, haram kita makan. Dan sembelihan mereka adalah dikira macam bangkai. Yang kedua, perbezaan dari segi hukum ialah ahli kitab. Wanita, orang Islam, lelaki boleh berkahwin dengan wanita ahli kitab. Walaupun dia masih kafir. Tapi lelaki Islam haram mengahwini wanita yang musyrik, yang menyembah berhala ataupun selain daripada Allah. Melainkan dia telah memeluk Islam. Kenapa Islam membenarkan lelaki Islam berkahwin dengan wanita ahli kitab? Kenapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya tidak lain tidak bukan sebab Allah adalah sifat Allah yang paling besar ialah Ar-Rahmanur Rahim. Allah kalau boleh nak semua manusia hambanya memeluk Islam. Jadi salah satu cara yang mudah untuk menarik manusia yang kufur kepada Allah supaya beriman kepada Allah ialah golongan ahli kitab. Sebab mereka dah percaya kepada kitab Allah pada peringkat awal. Mereka lebih dekat kepada kitab Allah dibanding dengan orang musyrikin. Jadi tujuan dibenarkan kahwin dengan wanita ahli kitab bukan semata-mata nafsu ataupun cinta, tapi semata-mata dakwah. Supaya akhirnya mereka ditarik kepada Islam. Dan itu pun Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah, wanita ahli kitab yang dibenarkan kahwin ialah wanita yang muhsanat, wanita ahli kitab yang berakhlak, yang mulia. Tapi kalau jenis wanita ahli kitab yang jahat, tak boleh. Okey? Jadi ahli kitab kafir, musyrikin pun kafir. Okey, munfakina. Munfakin makna dia meninggalkan. Mufariqin, meninggalkan. Munfakin makna mufariqin ataupun tarikin makna meninggalkan. Meninggalkan apa ni? Jadi kalau ahli kitab ada pegangan dia, iaitu mereka percaya kepada, kalau orang Yahudi dia percaya pada Allah, tapi di samping itu dia percaya Allah tu ada anak yang bernama Uzair. Orang Nasrani pula percaya kepada Allah, tapi di samping itu dia percaya Allah tu ada anak, iaitu Isa ibnu Maryam. Orang musyrikin juga percaya Allah tu ada anak, iaitu malaikat. Bahkan mereka gelarkan malaikat adalah anak perempuan Allah. Mereka tak suka pada anak perempuan. Jadi yang mereka suka anak lelaki, mereka ambil pada mereka. Dan yang mereka tak suka, iaitu anak perempuan, mereka bagi pada Allah. Ini perempuan ni anak kamu. Jadi pegangan-pegangan itu semua adalah pegangan yang sesat. Mereka tak akan tinggal ke pegangan itu. Sampai bila ni? Mufakin, mereka dia akan tinggal pegangan sesat mereka. Yang musyrikin dah sembah berhala, rasuah, menipu dan sebagainya. Yang Yahudi dan Nasara zalim, rasuah dan juga sebagainya. Mereka semua tak akan tinggal akidah yang rusak, yang batil. Sampai bila? Hatta sehingga ta'tiyahum, sehingga datang, datang hum kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah bukti. Tengok bukti. Apa makna bukti? Akan dijelaskan dalam ayat yang berikut. Jadi maksud ayat pertama ialah Allah nak bagi tahu mereka-mereka yang sesat, sama ada Yahudi ke, Nasrani ke, orang musyriki ke, yang sembah berhala, yang rasuah, yang menipu, yang zalim, mereka tak akan tinggal kesesatan mereka sehinggalah datang bayyinah pada mereka. Bila Allah turunkan Al-Quran, bila Allah utuskan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, bukan semua, ada sebahagian ataupun segelintir daripada mereka meninggalkan akhlak-akhlak, akidah-akidah yang rusak. Maksud apa tu?
Jadi manusia selagi tak ada bukti, selagi tidak ada keterangan yang jelas, manusia akan berada dalam kesesatan. Yang kedua, untuk mendapat hidayah Allah, mesti melalui bayyinah. Tak boleh melalui petunjuk manusia, arahan manusia, kata-kata manusia, tak mungkin. Dengan kata-kata manusia, manusia akan tinggalkan kesesatan. Jadi kalau nak kebenaran, mesti bayyinah daripada Allah. Okey. Apa makna bayyinah? Apakah dimaksud bayyinah dalam ayat ini? Allah sebut dalam ayat yang kedua, iaitu, kalau nak terjemah, iaitu. Kalau orang tanya, apa bayyinah dalam konteks ayat ni? Iaitu rasulun, seorang rasul. Dan rasul tu daripada siapa? Minallah, dari Allah. Maknanya rasul ni bukan usaha. Bukan usaha manusia. Manusia tak boleh nak usaha nak jadi rasul. Tak boleh. Dia adalah pilihan daripada Allah. Allah memilih, Allah tahu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah tahu siapa yang layak membawa mesej ataupun risalahnya. Jadi rasul adalah pilihan. Tak ada nak isi boran nak jadi rasul, tak ada. Dan lagi pula rasul terakhir dah tak ada, maka selepas itu tidak akan ada lagi rasul-rasul yang lain. Jadi keterangan yang nyata ialah seorang rasul yang diutuskan daripada Allah, bukan pilihan manusia. Dan apa ciri-ciri utama rasul yang dipilih oleh Allah? Apa yang dibawa oleh rasul untuk mengajak manusia yang sesat supaya meninggalkan kesesatan, kebatilan mereka? Apa yang dibawa oleh rasul? Duit? Bukan. Pangkat? Bukan. Projek? Bukan. Allah tahu manusia tak boleh diselamatkan dengan duit. Manusia tak boleh dipandu dengan pangkat. Tapi manusia hanya boleh dipandu dengan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersama rasul ini Allah sertakan kitab Al-Quran. Maka kitab itu apa kaedahnya? Yatlu. Yatlu fi'il mudhari'. Sentiasa. Jadi kalau kita tengok yatlu ni, yatlu fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi, tala. Fi'il madhi tala. Kalau masdar ataupun kata terbit, tilawah. Jadi antara tala, yatlu, tilawah. Yang mana biasa kita selalu dengar ataupun kita pakai? Tilawah. Dan kita faham tilawah makna dia ialah membaca. Jadi kalau yatlu, sentiasa membacalah. Tapi kita nak faham, apa asal makna tala yatlu? Adakah makna dia membaca? Bukan. Tala asalnya bukan makna membaca. Cuba kita buka surah apa ni? Wasyams. Wasyamsi. Apa dia? Wasyams wa duhaha. Wasyams wa duhaha. Kemudian wal qamari iza talaha. Ni sama kan? Tala, iza talaha. Cuba kita tengok apa makna asal tala ataupun tilawah. Baca ke apa? Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Allah bersumpah demi matahari, wa duhaha, dan demi waktu duhanya. Jadi matahari itu menunjukkan siang. Tapi antara waktu terbaik di siang hari ialah waktu duha. Sebab tu Allah sebut khusus duha. Walaupun duha tu termasuk waktu siang, iaitu ketika ada matahari. Sebab special, waktu duha adalah waktu yang paling special di siang hari. Kemudian Allah kata apa? Demi matahari dan waktu duhanya, wal qamar, dan demi bulan yang menggelapkan dunia, yang menjadikan malam tu gelap.
Iza apabila talaha, apabila bulan itu tala. Apa dia tala? Baca ke apa? Tak kalah apabila demi bulan apabila ia membaca matahari. Bukan. Tala makna dia ikut. Ikut. Demi bulan apabila ia iaitu bulan tala mengikutinya matahari. Jadi lepas hilang matahari diikuti oleh bulan. Jadi tala maknanya ikut. Sebab itulah tilawah makna dia baca dan ikut. Kalau baca saja dia tak panggil tilawah. Kalau baca saja dia tak panggil tilawah. Bila betul-betul dipanggil tilawah ataupun tala, iaitu bila dia baca, dia faham dan dia ikut ajaran apa yang terkandung dalam apa yang dia baca. Sebab tu Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 121. Kalau tak silap saya. Surah Al-Baqarah. Allazina atainahum yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi wallazina kafaru waman yakfur bihi faulaika humul khasirun. Baqarah 121 kan? Al-Baqarah 121. Okey. Cuba tengok maksud tilawah dalam ayat ni. Tengok Allah memuji allazina, orang-orang yang atainahum, kami telah beri kepada mereka kitab. Siapa ni? Ahli kitab. Sama ada kitab Taurat ataupun Injil yang mereka beriman, ataupun juga kitab Al-Quran. Orang-orang yang kami beri pada mereka kitab, apa mereka buat dengan kitab itu? Allah nak puji ya. Apa yang mereka buat? Simpan, bukan. Yatlunahu, mereka yatlunahu, membacanya. Ni sini yatlu dia seorang. Kalau seorang membaca yatlu, kalau ramai yatluna. Mereka selalu membaca dan Allah guna fi'il mudhari'. Ketika seorang iaitu Nabi, Allah guna fi'il mudhari' yatlu, menunjukkan apa? Selalu membaca, selalu faham dan selalu ikut, bukan bermusim. Bila bermusim bukan yatlu. Mungkin tala, mereka telah baca, lepas tu tak baca. Mereka baca masa kecil, lepas tu mereka tinggal. Dan mereka mula baca pula masa nak kahwin. Lepas tu baca pula masa cerai. Lepas tu last sekali masa mati. Itu bukan yatlu. Yatlu berpanjangan. Okey, orang yang kami beri pada mereka kitab, mereka selalu membacanya. Baca apa ni? Haqqa tilawati. Subhanallah. Allah tegaskan lagi, baca bukan sebarangan baca. Baca yang haqqa tilawati. Haqq sebenar-benar. Tilawah bacaan. Tak cukup dengan yatlu, Allah tambah lagi, Allah tegaskan lagi dengan haqqa tilawati. Kata ahli tafsir, kata Syekh Shalih Utsaimin, haqqa tilawati makna dia baca lafaz ayat-ayat Al-Quran, makhrajnya betul, tajwidnya betul. Yang kedua, dia baca makna dia. Dia baca tafsirnya. Dan yang ketiga, dia beramal dengan ajaran yang terkandung dalam ayat yang dibaca. Ini makna haqqu tilawah. Satu, baca lafaz. Yang kedua, baca makna. Yang ketiga, amal. Mesti ada tiga baru dia panggil haqqa tilawati. Okey? Lepas tu Allah puji. Apa dia? Setelah mereka baca, mereka faham dan mereka beramal, Allah puji. Ulaika yu'minuna bih. Itulah orang yang mereka yang benar-benar beriman dengan Al-Quran.
Yang mana ni beriman dengan Al-Quran? Yang dah baca, yang dah faham, yang dah amal. Maknanya selagi dia tak faham, Allah tak puji pun. Selagi dia faham tapi tak beramal, tak termasuk dalam mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, kita nak beriman. Tengok beriman kepada Al-Quran datang bila ni? Kalau tengok susunan ayat mereka beriman dengan Al-Quran disebut bila ni? Setelah mereka baca dan faham. Maknanya syarat nak beriman mesti faham. Mana ada dalam dunia kita beriman dengan benda yang kita faham? Berapa ramai manusia yang mengaku beriman dengan Al-Quran tapi dia tak faham. Itu adalah iman yang palsu. Iman yang batil. Macam orang kita percaya pada hantu kan. Itu adalah kepercayaan karut. Sebab apa? Sebab hantu tak ada pun. Dan dia sendiri pun tak pernah tengok pun. Macam mana dia percaya benda yang tak ada dan dia sendiri tak pernah tengok. Dengar cerita daripada bapak dia dengar cerita daripada atuk dia daripada moyang dia. Semua tak pernah tengok. Itu bukan beriman, itu karut. Maka begitu juga beriman dengan Al-Quran mesti melalui proses ni. Melalui proses ni. Dah ada proses ni, baca lafaz, baca makna beramal, barulah layak dipanggil beriman dengan Al-Quran. Kalau setakat baca, jangan mengaku beriman. Kalau setakat baca dan faham tapi tak beramal, jangan mengaku beriman. Maka sebab itu Allah menafikan wa man yakfur bihi. Siapa yang kufur dengannya, iaitu dengan Al-Quran, bila dia kufur? Bila dia baca, dia faham. Maknanya kalau nak beriman syarat kena faham, kalau nak kufur pun kena faham. Mana mungkin kita tolak benda yang kita tak faham. Jadi orang musyrikin Mekah, orang Yahudi, orang Nasara, dia tolak Al-Quran dalam keadaan mereka faham. Mana boleh kita tolak benda yang kita tak faham? Saya tak percaya benda tu apa dia? Saya pun tak faham. Mana mungkin? Mana mungkin? Jadi kalau nak beriman, kena faham. Kalau nak tolak pun kena faham. Tapi yang peliknya, yang pelik bin ajaib, apa dia? Ada orang beriman, dia tak faham. Ada orang tolak pun dalam keadaan tak faham. Sebenarnya itu tak termasuk. Ya Allah puji yang beriman dalam keadaan dia faham, ataupun Allah mencela yang kufur setelah dia faham. Okey? Kemudian Allah kata faulaika humul khasirun. Itulah orang yang kufur walaupun Quran ada pada mereka, mereka baca tapi mereka tak beriman. Itulah humul khasirun, orang yang rugi. Orang yang rugi. Okey? Jadi kita balik pada ayat kita. Yatlu. Apa makna yatlu? Jelas Jadi tilawah apa ni dia panggil apa sekarang? Dulu musabaqah Al-Quran. Musabaqah tu macam berlomba. Maka ditukar nama supaya nampak tak macam berlomba. Dia majlis tilawah. Sebenarnya tak tepat tu. Sebab bila sebut majlis tilawah Al-Quran, orang yang baca, orang yang dengar mesti faham dan mesti amalkan. Kalau yang baca tak faham, yang dengar pun lagi tak faham, bukan majlis tilawah. Majlis apa ni? Majlis sebut ayat Al-Quran. Kalau dah sampai tahap faham, dah tahap amal, barulah disebut majlis tilawah Al-Quran. Okey? Jadi tugas utama Rasul, apa dia? Rasul sebagai bajinah, apa dia? Sentiasa membaca, suhuf jamak plural. Kalau satu sahifah. Kita biasa dengar dalam surah apa ni? Suhuf. Surah apa? Boleh siapa jawab? Suhufi Ibrahim wa Musa. Surah apa tu? Jawapan yang tak mungkin salah ialah salah satu ayat dalam Al-Quran. Suhuf makna lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran. Jadi Nabi baca lembar demi lembar. Helai demi helai. Dan lembaran tu apa sifat dia? Apa sifat ayat-ayat Al-Quran? Apa sifat dia? Mutahharah, yang disucikan. Subhanallah. Allah kata la yamassuhu illal mutahharun dalam Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Siapa? Malaikat. Jadi kalau makhluk Allah yang disucikan, para malaikat. Tetapi Al-Quran sifatnya mutahharah.
maka Quran juga disucikan oleh Allah. Bila disebut disucikan, timbul persoalan. Disucikan daripada apa? Yalah, mestilah ada disuci daripada apa kan? Takkan disucikan saja-saja. Daripada apa? Saya pun tak tahu. Tak. Mesti ada. Disucikan daripada apa? Biasa kitab-kitab ni ataupun tulisan manusia ada apa? Ada kelemahan, ada kekurangan, ada ketidaktepatan. Kadang-kadang tak sesuai, kadang-kadang pembohongan, kadang-kadang palsu. Berita-berita palsu banyak kan, tambah-tambah musim sekarang. Tapi Allah kata Quran tu disucikan daripada semua perkara yang tidak betul. Semua perkara yang batil, semua perkara yang palsu, semua perkara yang menyusahkan ataupun menyebabkan manusia tidak bahagia. Maksudnya Quran penuh dengan perkara-perkara yang suci, yang baik, yang betul, yang menenangkan jiwa. Jadi bila Allah sebut Quran tu disucikan, maka Allah nak kita yakin. Kalau nak kebenaran, carilah Al-Quran. Kalau nak kebaikan, carilah Al-Quran. Kalau nak perdamaian, carilah Al-Quran. Kalau nak kesejahteraan, carilah Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran semuanya betul, semuanya benar. Allah sebut dalam surah Al-Isra' kan? Allah sebut dalam surah Al-Isra', inna hadzal Qur'an hiya aqwam. Surah Al-Isra' ayat apa? Surah 17 ayat 9. Tengok apa yang Allah cakap tentang Al-Quran. Inna hadzal Quran. Cuba terjemah. Inna, sesungguhnya, hadzal Quran, Quran ni yang dibaca oleh Nabi ni, yang Allah sifatkan mutahharah, yahdi, akan menunjukkan, akan memandu, lillati, kepada jalan, hiya, yang mana jalan itu adalah aqwam. Aqwam ni daripada qama ataupun qiyam. Qiyam ni makna lurus. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, kalau qiyam lurus, kalau aqwam, kalau hasan baik, kalau ahsan paling baik, kalau kabir besar, kalau akbar paling besar, kalau fadilah lebih, kalau afdal paling lebih. Jadi pattern aqwam ni, dia pattern dia af'al. Af'al. Bila sebut af'al, pattern dia bunyi af'al, af'al. Ahsan, akbar, aqwam, maka menunjukkan paling. Apa maksud dia? Allah bagi tahu sesungguhnya Quran ni yang depan kita, yang kita baca ni, dia akan menunjukkan kamu kepada jalan yang paling tepat, paling lurus, paling betul, paling selamat, paling aman, paling bahagia. Jadi kamu nak apa? Nak bahagia? Quran. Nak paling kaya? Al-Quran. Berapa ramai yang banyak harta tapi hidup dalam kesempitan? Sebenarnya dia miskin. Berapa ramai yang harta tak banyak tapi dia pemurah? Dia adalah paling kaya. Sebab apa? Hidupnya berpandu dengan aqwam. Sekarang kita ada masalah kan dengan musibah wabak COVID-19. Masalah ke ataupun nikmat? Kerja tak boleh, nak bergerak tak boleh, nak keluar tak boleh, semua jalan tutup. Nak pergi makan kat kedai tak boleh, asyik makan kat rumah je. Masalah ke nikmat? Jawapannya, sepanjang hidup kita dalam tempoh PKP ni, hubungan kita dekat tak dengan Al-Quran? Kita faham, kita ikut tak Al-Quran? Kalau kita faham, kita ikut, sebenarnya apa yang berlaku bukan masalah. Bahkan kita akan ditunjuk oleh Allah aqwam.
keadaan yang paling menenangkan kita, keadaan yang paling membahagiakan kita, walaupun kita terkurung dalam rumah. Tetapi kalau kita terkurung dalam rumah, kerja tak boleh, nak bergerak pun tak boleh, tapi dalam rumah kita jauh daripada Al-Quran, jarang baca Al-Quran, baca pun tak faham, itulah sebenarnya musibah. Bukan COVID-19 yang musibahnya. Musibahnya ialah manusia jauh daripada Al-Quran. Sebab itu, Nabi mengadu kepada Allah dalam surah Al-Furqan. Nabi mengadu kepada Allah dalam surah Al-Furqan, ayat 30. Ayat 30. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Tengok, apa yang Nabi mengeluh? Apa yang Nabi mengeluh? Adakah sebab kemiskinan umat dia? Bukan. Sebab Nabi pun miskin. Bahkan disebut dalam satu hadis, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a alu Muhammad min khubzi sya'irin fi yaumaini mutataliyaini. Hadis sahih riwayat Bukhari. Maksudnya, kata Aisyah, keluarga Nabi Muhammad, isteri dia, Nabi sendiri, tak pernah kenyang dalam masa 2 hari berturut-turut. Saya ulang, kata Aisyah, Nabi dan isteri-isterinya, anak-anaknya tidak pernah kenyang dalam masa 2 hari berturut-turut. Maknanya apa tu? Kalau hari ni kenyang, besok tak kenyang. Kalau besok kenyang, lusa tak kenyang. Bahkan dalam satu hadis, Nabi Aisyah berkata, pernah berlalu sebulan, anak bulan berlalu sebulan, kemudian 2 bulan, dan rumah kami tidak berasap. Maka sahabat pun tanya, sahabat pelik lah, kalau tak berasap, mana tak masak? Kalau tak masak, makan apa? Sahabat bertanya kepada Aisyah, habis kamu makan apa dalam tempoh rumah kamu tak berasap 2 bulan, 3 bulan? Aisyah kata, kami hanya makan kurma dan air kosong sahaja. Jadi kemiskinan, kelaparan sebenarnya bukan masalah. Sebab itu biasa bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tak pernah pun mengadu kepada Allah, aku miskin, aku lapar. Tak pernah. Yang Nabi mengadu kepada Allah apa dia? Dalam satu hadis Nabi kata, ma al-faqru akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku takut pada kamu. Aku tak risau pun bila kamu fakir. Tapi walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Yang paling aku takut ke atas kamu ialah bila dunia dibentangkan ke atas kamu. Subhanallah. Rahmatnya Nabi pada kita. Sehingga Nabi risau bila kita banyak duit, bila kita banyak makanan, bila kita jawatan besar, bila kita berjalan je. Yang tu Nabi risau. Adapun lapar, sekarang banyak orang tak cukup makan, nak kerja pun tak boleh, nak tambah duit pun tak boleh. Itu bukan benda yang merisaukan Nabi. Sebab apa? Sebab yang paling memudahkan manusia tergelincir ialah kesenangan. Sebab itulah ulama salaf mengatakan ubtulina bid-darra fasabarna. Kami diuji dengan kesusahan, kesukaran. Fasabarna, kami boleh sabar, tak ada masalah. Walakinna idza ubtulina bis-sarra, tetapi bila kami diuji dengan kesenangan, falam nasbir, kami tak sabar. Bila dibuang perintah kawalan pergerakan, manusia mula berjalan, mula mengumpat, mula membazir duit, mula buka aurat. Masa tu manusia tak sabar untuk mentaati perintah Allah. Subhanallah. Kita bukan minta susah, tak. Tapi kita minta biarlah. Kalau senang, senang yang bersyukur kepada Allah. Tapi kalau senang menyebabkan kita jauh daripada Allah, jangan. Minta dijauhkan. Jadi Nabi kata apa? Yang ni yang Nabi mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul. Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan,
Inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, umatku, ittakhazu, menjadikan hazal Quran mahjura. Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan. Ya Allah, betul tak? Berapa ramai manusia tinggal Al-Quran? Berapa ramai manusia tak baca Al-Quran? Berapa ramai manusia baca Quran tak faham? Berapa ramai yang manusia baca Quran dah faham tapi tak beramal? Berapa ramai yang manusia faham dan beramal tapi tak istiqamah? Berapa ramai? Yang betul-betul faham, yang betul-betul beramal, yang betul-betul istiqamah, hanya satu dalam 1000. Dalam 1000 orang, hanya satu je. Yang faham, campur amal. 999 tak amal. Sama ada tak baca, ataupun tak faham, ataupun tak amal. Ni. Tengok angka ni. Angka yang menakutkan. Nabi kata satu je akan masuk syurga. Makna apa tu? Yang hidup berpandukan Al-Quran, daripada 1000 ni, yang baca, yang faham, yang istiqamah dengan amalannya, ajaran Al-Quran, seorang je daripada 1000. Adapun yang 999, sama ada dia tak baca langsung, ataupun dia baca tapi tak faham, ataupun dia baca, dia faham tapi dia tak beramal. Berapa ramai daripada 1000? 999. Angka ni menakutkan. Yang ni yang Nabi mengadu pada Tuhan. Ya Allah, wahai Tuhan, umatku menjadikan Al-Quran bahan yang ditinggalkan. Pasal COVID-19, Nabi tak risau sangat. Selagi mana kita duduk dalam rumah dengan Al-Quran, tak ada masalah. Tengok sahabat Nabi, mereka bukan tinggal dunia, bukan mereka dikepung 14 hari. Tapi mereka dikepung di Mekah 3 tahun. Disekat makanan, tapi mereka tetap beriman. Ada yang mati, tapi mati dalam iman. Nabi kita dikepung dalam gua Sur 3 hari 3 malam. Tak ada masalah sebab bersama Nabi ada Al-Quran. Bersama Abu Bakar ada Al-Quran. Pemuda Kahfi dikepung dalam gua, disekat, perintah kawalan pergerakan, bukan setakat tak boleh keluar 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, tak. Bukan 6 bulan, 309 tahun. Tapi bukan jadi masalah kepada pemuda Kahfi. Walaupun hanya berada dalam gua, makanan pun tak dihantar. Tak ada siapa peduli, tak ada siapa tahu pun. Tapi tak ada masalah sebab mereka hidup dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Yunus dikepung oleh Allah dalam perut ikan. Makanan tak ada siapa tahu berapa lama, tapi tak ada masalah sebab Nabi Yunus hidup bersama hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan risau bila kita dikenakan sekatan pergerakan. Tapi risaulah bila kita dikenakan sekatan pergerakan untuk mentadabbur Al-Quran. Risaulah bila syaitan menipu kita, masa kosong kita, masa sihat kita di rumah, masih belum dekat dengan Al-Quran. Masih tak nak mentadabbur dan masih tak nak berubah mengikut ajaran Al-Quran. Itu yang patut kita risau. Okey? Jadi, kitab ni suci. Bila suci, buatlah macam kitab yang suci. Jangan buat kitab macam suci dalam debu. Simpan sampai berdebu. Okey, lepas tu, pukul berapa jam? Okey. Kemudian Allah sifatkan pula kitab yang suci, ya. Saya nak tekankan suci ni. Sebab ramai orang yang baca, kononnya Quran tu suci. Dia baca je tapi tak faham. Tak, sebenarnya dia belum menganggap Quran tu suci. Suci di sini maksud apa? Bukan mestinya kena letak tempat tinggi, kemudian bila jatuh cium. Bukan. Suci di sini ialah maksud tidak ada kepalsuan, tidak ada kebatilan, tidak ada benda yang melalaikan. Maka semua dalam Quran baik. Bila baik, baca dan faham dan amal lah. Itu makna kita mensucikan yang suci. Tapi kalau kita baca tak nak ikut, kita bukan mensucikan Al-Quran. Kita merendahkan Al-Quran. Jadi sucikan Al-Quran dengan cara membaca, faham dan amal. Kemudian Allah sebut lagi kebaikan Al-Quran. Fiha, dalamnya, dalam lembaran yang suci itu ada kutub. Kutub jamak, plural. Kalau satu kitab,
Kalau banyak, kutub. Jadi dalam Al-Quran ada kitab-kitab. Apa maksud kitab-kitab? Ada ulama mentafsirkan dalamnya ada hukum hakam. Satu, hukum-hukum. Hukum-hukum. Jadi ini bab hukum nikah kahwin. Satu kitab. Ini bab hukum haji. Satu kitab. Ini bab hukum salat. Satu kitab. Ini bab hukum puasa. Satu kitab. Ini bab hukum jihad. Banyak. Yang kedua, kutub maksud dia ialah surah-surah. Dan yang ketiga, maksud dia kitab ialah ayat-ayat. Sebab setiap surah ada hukum, setiap ayat ada hukum. Setiap ayat kadang-kadang dapat dikeluarkan 5-6 hukum. Jadi dalam lembaran yang suci itu ada hukum-hukum, ada surah, ada ayat. Dan nilai surah itu, nilai ayat itu ialah qajimah. Semuanya yang betul, lurus. Allah tekankan lagi qajiman, bagaimana Allah sebut dalam surah Al-Kahfi kan, qajiman, lurus. Jadi Allah nak beritahu buku yang ditulis oleh manusia bukan semua betul. Kadang-kadang merosakkan akhlak kita, kadang-kadang merosakkan pemikiran kita, tapi kita belajar, kita baca sampai habis. Jadi kenapa yang betul-betul suci, yang betul-betul lurus, yang betul-betul memandu kamu kepada kebahagiaan, kenapa kamu baca sampai tak faham? Kenapa? Kenapa baca sampai khatam tapi tak faham? Buku yang ditulis oleh manusia kamu baca, kamu faham dan sampai kamu dapat keputusan cemerlang. Kenapa? Adakah buku matematik, buku sains, buku novel lebih bernilai, lebih suci daripada Al-Quran? Jadi letaklah yang suci di tempat yang sepatutnya. Dan letaklah tulisan manusia, buku-buku manusia di tempat yang bawah daripada Al-Quran. Kemudian Allah sebut, وَمَا تَفَرَّقَ وَمَا تَفَرَّقَ dan ma tidak. Tafarraqa. Tafarraqa apa dia? Berpecah. Allazina, orang utu, yang mereka utu diberi, orang yang diberi kitab. Siapa ni? Orang Yahudi dan Nasara. Kitab apa ni? Kitab Taurat dan Injil. Tidaklah orang Yahudi dan Nasara yang memiliki kitab berpecah setelah datangnya engkau, illa, kecuali min, dari, ba'di, selepas ataupun setelah, ma ja'athum, apa yang ja'athum telah datang kepada mereka, al-bayyinah, keterangan ataupun bukti. Okey, ini bayyinah yang kedua yang disebut dalam surah Al-Bayyinah. Bayyinah pertama jelas iaitu Rasul. Bayyinah yang kedua, kata ahli tafsir, ini refer kepada Al-Quran. Jadi Allah nak kata apa ni? Orang-orang yang diberi kitab, Yahudi ke Nasara, tidaklah berpecah. Maksudnya apa? Sebelum datang Nabi Muhammad, sebelum datang Al-Quran, mereka percaya bahawa Nabi akhir zaman adalah Nabi daripada kalangan mereka dan mereka akan beriman kepada Nabi tersebut. Mereka bersatu. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 89. Surah Al-Baqarah ayat 89.
Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullah Okey, cuba tengok. Walamma. Cuba terjemah sama-sama. Walamma dan tatkala ja'ahum, telah datang pada mereka. Siapa mereka ni? Ahli kitab ni, Yahudi dan Nasara. Telah datang pada mereka kitabun, iaitu Al-Quran, min indillah, dari sisi Allah. Dan kitab Al-Quran itu apa sifatnya? Musaddiqun. Ia hanya membenarkan, bukan melawan, bukan bercanggah. Ia membenarkan, mengesahkan lima ma'ahum, terhadap apa yang dah bersama ahli kitab. Apa dia? Taurat dan Injil. Mana isi kandungan Al-Quran sama dengan yang terkandung dalam Taurat dan Injil. Bukan yang berbeza, bukan bercanggah. Maknanya Allah nak bagi tahu degilnya Bani Israel, degilnya Yahudi dan Nasara ialah mereka mengingkari benda yang mereka sendiri percaya pada peringkat awal. Dulu mereka percaya apa yang dalam kitab Taurat. Apa dia? Cerita kedatangan Nabi Muhammad. Mereka yakin betul-betul. Kemudian Allah bagi tahu lagi, mereka yakin pada Nabi Muhammad yang disebut dalam kitab mereka sampai tahap wakanu. Wakanu adalah mereka min qablu, sebelum datang Nabi Muhammad, yastaftihuna. Apa makna yastaftihuna? Kalau kita doa iftitah ataupun doa istiftah, dia maksud apa? Doa permulaan, doa pembukaan. Lepas angkat takbir terus baca doa. Ini yastaftihu daripada istiftah ataupun iftitah. Apa maksud dia? Orang Yahudi dan Nasara, khususnya Yahudi lah yang ada di Madinah, bila mereka berperang dengan orang musyrikin yang sembah berhala di Madinah, ada ketika mereka menang, ada ketika mereka kalah. Bila mereka kalah, mereka buat apa? Ni yastaftihuna, mereka bersumpah demi Allah. Ini permulaan mereka bila nak berperang. Demi Allah, mereka bersumpah alal lazina kafaru, ke atas orang kafir. Ni kafir musyrikin. Mereka pun kafir juga, tapi mereka bergaduh sesama mereka. Jadi bila mereka nak berperang dengan orang kafir, mereka mulakan dengan apa? Pembukaannya bersumpah demi Allah, di akhir zaman nanti ada rasul yang baru, dan rasul tu daripada kalangan kami, dan rasul tu akan tolong kami untuk mengalahkan kamu. Begitu yakin mereka pada Nabi yang akan datang, yang disebut dalam kitab Taurat dan Injil, sampai tak mereka bersumpah. Tapi akhirnya Allah kata apa? Falamma ja'ahum, maka tatkala telah datang pada mereka ma'arafu, apa yang mereka sendiri dah tahu, yang mereka sendiri yakin, yang mereka sendiri menggunakan untuk bersumpah dalam peperangan mereka. Tapi sebab tak sama dengan yang mereka yakin, iaitu Nabi bukan daripada kalangan mereka, kafaru, mereka pun kufur ingkar, yang mereka sendiri asalnya percaya. Maka Allah kata fala'natullah, laknat Allah lah ke atas orang-orang kafir ni. Subhanallah. Pengajaran untuk kita apa dia? Pengajarannya, al-ibrah lisa bi khususis sabab, walakinna bi umumi al-labzi. Pengajaran bukan sebab turun ayat ni pada orang Yahudi, tak. Pengajaran ialah umum, termasuklah untuk kita. Iaitu berapa ramai yang baca Quran, percaya pada Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, dalam keadaan mereka tak faham.
Bila kita tadabbur, bila kita ajar, tengok-tengok yang Quran cakap tak sama dengan amalan mereka. Mereka tak terima. Ini perangai ada persamaan dengan orang Yahudi. Mulut percaya, mulut yakin, Quran ni mesti betul, mesti benar. Tapi bila dah faham, dia dapati bercanggah dengan amalan mereka. Mereka tolak. Ini perangai orang Yahudi. Jadi sama juga, dia percaya pada Nabi Muhammad. Dia sanjung Nabi Muhammad, dia sambut Maulidur Rasul. Tapi bila kita bagi tahu sunnah Nabi berdasarkan hadis yang sahih dan tiba-tiba bercanggah dengan amalan mereka, mereka tolak sunnah Nabi. Ini perangai orang Yahudi. Mulut percaya, hati yakin, tapi bila betul-betul diberitahu, mereka tolak. Jadi jangan jadi macam Bani Israel, wahai Bani Melayu. Okey? Kemudian Allah kata apa? Jadi ayat 4 ni Allah nak sebut apa ni? Apa pengajarannya? Ayat Allah nak meredakan, menenangkan, menghibur hati Nabi. Kenapa? Nabi dah sampaikan bayyinah, cukup jelas. Quran tu daripada Allah, Nabi tu diutus daripada Allah. Bukan saja-saja Nabi mengaku. Cukup jelas, bayyinah. Tiba-tiba orang musyrikin tetap tolak Nabi. Sebahagian besar tolak. Orang Yahudi dan Nasara hampir semua tolak. Jadi Nabi sedih. Maka ayat ni meredakan kesedihan Nabi. Macam mana tu? Macam mana ayat ni menghiburkan hati Nabi? Jadi Allah nak beritahu, mereka tolak apa yang kamu bawa. Bukan kelemahan kamu. Bukan kekurangan kamu. Tapi mereka tolak setelah bayyinah datang. Bayyinah makna mesej dakwah dah sampai dan cukup jelas, tapi mereka tolak. Maknanya mereka tolak bukan sebab jahil. Mereka tolak berdasarkan kefahaman mereka yang betul, tapi sebab sombong. Kamu tak bersalah. Kamu dah menjalankan tanggungjawab yang terbaik. Jadi jangan sedih, jangan risau. Itu masalah mereka dengan Allah. Jadi ayat ini menghiburkan hati Nabi. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Bila orang kafir tak beriman, jangan kita sedih kalau kita dah sampaikan kepada mereka. Kalau mesej yang terkandung dalam Quran dan Sunnah, kita dah sampai, dah jelas. Tapi mereka tolak sebab mereka sombong, jangan sedih. Tapi kalau mereka tolak sebab tak jelas, sedihlah. Sebab itu kekurangan kita, itu kelemahan kita. Kita tak sampaikan. Yang berlaku apa dah? Bukan setakat kita tak sampaikan al-bayyinah pada orang kafir, tapi kita pula mencela mereka, memaki mereka, menjauhkan. Kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok. Jadi jangan kutuk orang kafir sehinggalah kita dah sampaikan bayyinah. Dan mereka tolak dalam keadaan mereka dah faham. Tapi dalam keadaan mereka tak faham, bayyinah tak sampai, kita kutuk, kita yang bersalah. Mereka kufur, itu masalah mereka dengan Tuhan. Tapi kewajipan kita terhadap agama Allah dan kepada semua manusia ialah wajib kita sampaikan al-bayyinah. Kalau dah sampaikan mereka tolak, relax. Jangan sedih. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah, orang yang beriman, orang yang bertakwa, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Jadi dah cukup kan? Masa cukup dah? 1 jam. Okey, kita berhenti setakat ayat 4. Jadi saya nak simpulkan, walaupun surah ni nampak macam biasa dan orang Melayu pun jarang baca surah ni. Jarang baca dan tak kerap macam 3 kul. Tahu sebab apa? Apa rahsia dia? Jarang orang baca surah ni. Sebab panjang sikit kan? Panjang sikit. Tapi sebenarnya maksud dia cukup mendalam. Maksud dia ialah nak membetulkan akidah kita. Nak membetulkan persepsi kita pada orang kafir. Persepsi kita pada ahli kitab Yahudi dan Nasara. Dan juga nak menegur kita apa yang kita dah buat kepada orang-orang kafir, sama ada musyrikin ataupun ahli kitab. Kita dah sampai tak bayyinah pada mereka, ataupun bayyinah itu sendiri tak sampai pada kita. Kita pun tak jelas. Maka menyebabkan kita tak boleh sampaikan kepada orang. Maka bagilah Al-Quran yang ada yang kita baca itu jelas. Kemudian step kedua, sampaikan. Dan juga di sini juga Allah nak bagi tahu manusia ni, perangai manusia, dia akan bersatu sebelum sampai bukti. Bila dah sampai bukti, keterangan yang jelas, ada yang beriman, ada yang tak beriman.
maka yang asalnya bersatu akan berpecah. Itu fitrah. Itu fitrah semula jadi. Bila datang kebenaran, ada orang yang berakal waras, dia berfikir, ini betul, dia pun ikut. Maka kawan dia yang lain, yang dulu sama satu bantar, satu rumah, satu college, yang tak boleh terima kebenaran, maka dia akan bergaduh. Itu biasa. Ni Allah kata, وَمَا تَفَرَّقَا. Mereka mula berpecah bila keterangan sampai. Bila keterangan sampai, ada yang beriman, ada tak beriman. Maka berlakulah dua puak. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. Ada sebahagian mereka yang beriman dengan bayyinah, ada sebahagian mereka yang tak beriman. Itu normal, itu biasa. Itu antara intisari ayat yang kita belajar daripada 1 hingga 4. InsyaAllah kita sambung ayat seterusnya di kelas yang akan datang. Kita tengok soalan. Okey, sebelum tu ini ada pendrive dalam bentuk audio dan visual. Kita boleh tengok rakaman kelas tadabbur saya dalam bentuk gambar dan suara, dan boleh masuk di handphone dan kita boleh dengar di mana-mana saja, walaupun di tempat yang tidak ada internet, walaupun dalam PKP walaupun dalam rumah, dalam gua, kita boleh tengok rakaman tadabbur. Juzuk Amma lengkap, juzuk Amma semua berapa surah dalam juzuk yang ke-30 lengkap dalam satu pendrive. Harga dia 150 untuk juzuk 30. Yang iPhone mahal sikit sebab iPhone pun mahal. Jadi pendrive dia pun harga dia 200 Jadi tak rugi kita beli ni 150 ataupun 200 untuk kita faham al-bayyinah yang akan memadu kita pada aqwam, jalan yang paling lurus, jalan yang paling tenang, jalan yang paling bahagia, jalan yang paling selamat menuju ke syurga, insya-Allah. Jadi dalam tempoh PKP ni, jangan buang masa, dengarlah rakaman tadabbur melalui pendrive ini yang harganya hanya 150 sahaja. Mana soalannya? Okey. Kenapa waktu duha dianggap waktu istimewa di siang hari? Kenapa waktu duha dianggap istimewa di siang hari? Sebab pertama, duha awal siang. Jadi siang ni ada awal, ada tengah dan ada akhir. Jadi awal siang tu adalah menunjukkan betapa rahmat Allah, nikmat Allah kepada kita, iaitu kita dapat hidup kembali. Kalau kita tidur sebenarnya kita dah mati. Tapi bila kita boleh bangun dan nampak siang tu ialah awal duha, maka itu adalah nikmat dan rahmat Allah kepada kita. Allah nak lagi kita hidup dan Allah nak lagi kita menambahkan amal soleh kita. Dan juga waktu duha banyak kelebihan, antaranya solat duha. Nabi kata siapa yang solat duha 4 rakaat, Allah akan bereskan, Allah akan sempurnakan urusannya pada hari itu. Solat 4 rakaat. Solat apa ni? Bukan solat petang, bukan solat tengah hari, solat duha 4 rakaat, 2 salam. Dan juga Nabi kata, siapa yang solat berjemaah subuh, kemudian dia menunggu sehingga terbit matahari, kemudian dia tunggu 10 minit, dia solat 2 rakaat, maka ada satu hadis, dia akan dapat pahala seperti melakukan haji dan umrah yang sempurna. Itu antara kelebihan solat duha. Begitu juga solat duha, Nabi kata, dalam badan manusia ada 360 sendi. Setiap sendi sepatut bersyukur kepada Allah. Sebab setiap sendi ni satu nikmat yang sangat besar kepada kita. Kita boleh lipat, kita boleh pegang. Jadi sepatut setiap nikmat kena disyukuri. Tapi nikmat sendi itu terlalu banyak, kita tak mampu nak mensyukurinya. Maka Nabi bagi alternatif, iaitu cukup kamu salat duha 2 rakaat. Seumpama kamu bersedekah sebanyak 360 sendi. Yang kedua, perintah zakat ada dalam kitab Injil. Wallahu alam, perintah zakat ada dalam kitab Injil, secara umumnya adalah, tapi saya tak pasti, wallahu alam. Yang ketiga, soalan ketiga, kalau baca sahaja maksudnya iqra' kan ustaz? Sebenarnya perkataan iqra' pun, baca,
Tapi dalam mana-mana bahasa, bila sebut baca, mesti faham. Tak ada orang baca sampai tak faham. Kalau kita suruh anak kita baca buku sekolah, kita tak sebut baca sampai faham, tapi dia faham. Baca sampai faham. Jadi sebenarnya perkataan qiraah pun dalam bahasa Arab sebenarnya baca sampai faham lah. Cuma mungkin baca sampai faham tapi tak mesti beramal. Tapi kalau tilawah, dia baca, faham dan amal. Ataupun baca, faham dan ikut. Jadi qiraah baca dan faham, dan tilawah dia lebih lagi baca, faham dan ikut ataupun amal. Itu saja. Ada lagi tak? Tak ada. Ada lagi. Bagaimana nak kenal penerangan yang benar atau batil? Bagaimana nak kenal Penerangan yang benar atau batil? Bagaimana nak tahu penerangan yang benar ataupun batil? Sebab tu Allah sifatkan Al-Quran tu adalah sebagai wa Qur'anun mubin, Quran yang jelas. Sebab apa? Sebab bila baca Quran dan kita faham, maka kita tahu yang dalam Quran benar dan selain pada Quran salah. Allah sebut al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu hanya dari Tuhan engkau. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu jadi orang yang ragu pada kebenaran. Kebenaran yang mana? Yang datang daripada Allah. Maksudnya kita nak beza yang benar ataupun tak, kita kena faham Al-Quran lah. Hanya Jauhari mengenal Mak Nikam. Kalau benar tu dalam Quran, tiba-tiba kita tak faham Quran, mana mungkin kita boleh beza benar yang batil? Sebab yang benar pun kita tak tahu. Jadi bila kita baca Quran, kita faham, baru kita tahu yang dalam Quran saja yang benar, ataupun yang daripada Allah dan Rasul saja benar, yang daripada manusia tidak benar. Famaza ba'dal haq ila dhalal. Allah sebut dalam Al-Quran, tidak ada selepas kebenaran melainkan semuanya sesat. Jadi kalau yang saya cakap pun, kalau berdasarkan nafsu, sesat. Tapi kalau saya cakap berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi yang sahih, itu adalah benar. Bukan sebab daripada saya, tapi sebab dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tahu kebenaran, kena belajar Al-Quran, kena faham Al-Quran dan kena faham sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah. Ada lagi? Bagaimana nak menyampaikan bayinah tetapi bukan dalam cara berdebat? Bagaimana nak sampaikan bayinah tapi bukan cara berdebat? Allah sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sampaikan dakwah itu dengan cara berhikmah, bijak. Bijak ni bukan mesti lembut. Kadang-kadang bijak tu kena tegas. Kadang-kadang bijak tu kena sesuaikan dengan orang. Contohnya, Nabi bila orang Badui kencing dalam masjid. Orang Badui ni jahil, tidak bertamadun, suka kecil merata tempat, maka caranya kena berlembut. Sebab tu bila sahabat nak marah kepada orang Badui itu, Nabi larang sahabat. Sebab apa? Sebab cara sahabat marah pada orang Badui tak kena, walaupun perbuatan tu sangat salah. Kencing dalam rumah Allah sangat besar kesalahannya, tapi tengok siapa yang melakukan. Maka Nabi kata biar dia kencing. Kemudian Nabi suruh pula sahabat siram air tersebut. Kemudian baru Nabi ajar dengan cara penuh kasih sayang. Tapi bila sahabat yang dah lama beriman, yang dah lama mereka berjihad, tiba-tiba mereka ponting dalam peperangan, Nabi tak buat macam orang Badui tadi. Contoh 3 sahabat yang ponting dalam peperangan Tabuk, antaranya Ka'ab bin Malik. Nabi pulau dia selama 50 hari. Nabi tak bagi salam, mereka bagi salam, Nabi tak jawab. Bahkan Nabi bagi arahan pada semua sahabat, jangan bercakap dengan 3 orang sahabat, jangan bagi salam, dan kalau mereka bagi salam, jangan jawab keras. Sebab apa? Sebab 3 orang sahabat ni dah lama memeluk Islam, dah lama berjihad, dah lama faham, tiba-tiba buat kesalahan, tak patut. Jadi hikmah ni kadang-kadang tempat kena lembut, kadang-kadang tempat kena tegas, kadang-kadang kena cakap perlahan, kadang-kadang kena tinggikan suara. Dan berdebat tu jauh lagi lah. Kalau nak berdebat pun Allah kata wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau nak berdebat pun dengan musuh, dengan cara yang terbaik. Jangan sampai menghina dia, jangan sampai menganggap kita lebih pandai, jangan sampai mereka rasa mereka ni sesat sangat, jangan. Dengan cara yang terbaik. Sehingga mereka kata, mereka rasa kita ni sayang pada mereka, bukan kita nak menghukum mereka. Jadilah pendakwah, jangan jadi penghukum.
Wallahu a'lam. Ada yang tanya, waktu duha tu dari pukul berapa sampai pukul berapa Ustaz? Waktu duha lebih kurang 1 jam lebih selepas subuh. Maknanya kalau subuh sekarang lebih kurang pukul 6, lebih kurang pukul 7 dah terbit matahari, dan tunggu lebih kurang 15 minit, lebih kurang 7 suku masuk waktu duha. Kemudian berakhir lebih kurang 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Jadi waktu duha ni panjang, kelebihannya besar. Jadi tak ada sebab pula kita tak nak buat. Apatah lagi dalam keadaan kawalan pergerakan, kita hanya duduk kat rumah aja. Memang Allah betul-betul nak uji kita. Dulu Allah uji kita dengan kesenangan, dengan kesibukan, dengan dunia, dengan anak-anak, hantar anak sekolah, hantar anak universiti, hantar anak asrama, hantar anak tuition. Sibuk je. Kita feel gagal. Tak sempat nak solat duha, tak sempat nak tadabbur, tak sempat pergi kelas agama. Waktu cuti sekolah pula pergi melancong. Gagal. Sekarang Allah nak uji pula dengan apa? Dengan kesusahan. Sekarang tak payah sibuk dengan anak, tak payah keluar bekerja, dah tak ada cuti dah. Semua duduk dalam rumah. Tapi ramai lagi yang gagal untuk solat duha, untuk solat witir, untuk solat sunat, untuk baca Quran. Maka sebenarnya ujiannya adalah sebenarnya Allah nak membuktikan ada orang yang ada orang yang macam bersifat munafik. Mulutnya manis, bercakapnya beriman, dan bila sibuk macam-macam alasan. Tapi bila Allah bagi masa free, sebenarnya mereka tak buat pun. Jadi jangan jadi macam orang munafik. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih. Dengar hadis ni. Hadis ni riwayat Al-Baihaqi. Nabi kata, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiq alimul lisan. Yang paling aku takut ke atas umat aku ialah setiap orang munafik yang alim al-lisan. Lidahnya cukup alim, lidahnya cukup manis, kalau cakap nampak baik je, tapi sebenarnya dia munafik. Bila ada masa nak buat apa kebaikan, dia tak buat pun. Bila Allah bagi masa free, bila Allah bagi masa sihat, dia tak buat pun. Dia tak habiskan masa untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran. Ini Allah, Nabi kata apa? Ini yang paling Nabi takut ni. Mulut sedap, mulut cantik cakap, semuanya okey, semuanya baik, tapi sebenarnya dia adalah bersifat munafik. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, beza tadabbur dengan tafsir. Okey, senang cerita tadabbur dan tafsir. Tafsir ni syarat nak mentafsir macam saya tak boleh. Dia kena ulama-ulama yang cukup syarat dia. Dari segi kepakaran, dari segi bahasa, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu balaghah, ilmu nahwu saraf. Nak menafsirkan Al-Quran, kena ulama-ulama yang ada ilmu dia, ada syarat dia. Tapi nak tadabbur, kita ambil tadabbur ni kita ambil daripada tafsir yang ditafsirkan ulama yang cukup syarat tu, kemudian kita applykan dalam bentuk yang mudah supaya orang faham dan supaya orang beramal. Jadi tafsir tak mesti orang beramal. Kadang-kadang dia faham, tapi apa pengajaran dia tak tahu. Apa yang patut dia buat daripada tafsir tersebut dia tak tahu. Tapi kita bawa selangkah lagi, iaitu tadabbur, pengajaran daripada ayat yang kita belajar tafsir tadi, macam ni. Amalannya macam ni. Saya bagi contohlah. Turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah kata, kamu tidak akan mencapai albir, apa-apa kebaikan, hatta tunfiqu, sehinggalah kamu infakkan apa yang kamu sayang. Okey? Jadi ada seorang sahabat daripada Ansar, Abu Talha Al-Ansari, dia faham ayat ni. Dia faham tu tafsir. Dia faham. Kemudian lepas dia faham, dia buat apa? Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, semalam turun ayat yang Allah bagi tahu aku tak akan dapat capai kebaikan. Dia faham ayat itu Allah tuju pada dia. Dia salah seorang yang Allah bercakap. Jadi Allah seolah berkata pada dia, kamu tak akan capai kebaikan sehingga kamu bagi apa yang kamu sayang. Jadi dia pun berjumpa Rasulullah, dia kata, aku dah jumpa ayat ni dan aku dah faham. Itu tafsir. Kemudian peringkat tadabbur apa dah? Ya Rasulullah, aku ada satu kebun yang paling aku suka. Bayraha namanya. Dan Nabi pun selalu masuk kebun ni. Dan kebun ni ada telaga yang airnya cukup enak, Nabi pun selalu minum. Paling dia suka, paling dia sayang. Tapi bila turun ayat,
Allah kata kamu tak akan capai kebaikan melainkan kamu bagi yang kamu sayang. Maka masa tu dia nak tadabbur ayat ni. Apa dia? Dia kata, ya Rasulullah, inilah kebun yang paling aku sayang dan aku nak benda yang paling mahal di sisi Allah. Tapi syarat kena bagi yang paling sayang. Jadi aku nak infakkan kebun ni. Kepada siapa yang patut aku infak? Nabi kata, bakhil. Inilah perniagaan yang sangat menguntungkan. Bagilah, infaklah kepada kaum kerabat kamu yang pertama. Bila dia faham ayat, itu tafsir. Bila dia nak infakkan, itu tadabbur. Jadi tadabbur ni lebih kepada praktikal. Tapi proses nak tadabbur mesti melalui daripada tafsir. Macam saya tadabbur, tapi saya dah baca buku-buku tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama muktabar seperti Ibnu Katsir, Tabari, Qurtubi, Al-Maraghi dan sebagainya. Wallahu alam. Okey, cukup Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.